Baiklah, kajian yang hendak dijalankan oleh kami adalah tentang tokoh feminisme iaitu Aminah Wadud. Isu hangat yang sering dikaitkan dengan beliau ialah feminisme, pemahaman ayat Al-Quran secara kontekstual dan imam wanita. Di Malaysia, Aminah Wadud ini dikira penting kerana pernah mengajar di salah sebuah universiti tempatan iaitu UIMMPJ dalam Islam Rival Knowledge Department. Beliau mengajar subjek Science of Quran dan beberapa kursus lain. Selain itu, gerakan Sister in Islam ataupun SIS telah mendapat dokongan dan sokongan untuk menghentam Islam daripada Aminah Wadud ini. Asal beliau ialah Mary Tisley. Beliau dilahirkan di Maryland, USA pada tahun 1954. Ayahnya merupakan seorang pejuang bersama Martin Luther King Jr. dan beliau membesar dalam keluarga bermazhab Kristian Methodist, manakala ibunya menghidap depresi. Ayahnya seorang yang sangat baik, tidak pernah memukul anak-anaknya, dan beliau adalah orang pertama yang berjaya melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi iaitu di University of Pennsylvania. Beliau lahir daripada keturunan hamba berbangsa Afrika Amerika dan lahir daripada sebuah keluarga Kristian yang taat. Jadi beliau terbiasa memakai siket labuh dan juga tudung gaya wanita Afrika. Pencarian beliau terhadap Islam bermula apabila beliau diajak untuk menghadiri sebuah dan beberapa kelas ataupun kuliah agama di universiti. Beliau melafazkan syahadah pada tahun 1972 dan menukarkan namanya kepada Aminah Wadud. Tanggapan pertama apabila beliau memeluk Islam adalah Islam dapat menghapuskan diskriminasi berganda terhadap beliau sebagai seorang wanita dan juga seorang yang berbangsa Afrika Amerika. Setelah 2 tahun beliau berada di Libya, beliau mendapati bahawa wanita Muslim ketinggalan jauh daripada segi intelektual Islam. Jadi beliau mula membina jaringan bersama dengan wanita-wanita Muslim lain dalam membentuk sebuah organisasi Muslim wanita. Buku beliau iaitu Gender Jihad, Women's Reform in Islam mengatakan bahawa gambaran mengenai Islam yang diterima oleh beliau mengenai wanita adalah Islam menerima dan memartabatkan wanita tanpa syarat. Jadi beliau membawa aspirasi ingin memartabatkan wanita, membela nasib kaum wanita. Malangnya, perkara tersebut dan idea tersebut dibawa dalam keadaan beliau tidak mengetahui senario keseluruhan wanita Muslim di seluruh dunia. Latar belakang mengenai pendidikan Aminah Wadud sehingga beliau digelar sebagai Professor Emeritus of Islamic Studies oleh Virginia Commonwealth University adalah pertama, beliau mempunyai PhD dalam bidang pengajian Islam daripada University of Michigan pada tahun 1989. Itu, beliau mendapat melanjutkan pengajian dalam bidang bahasa Arab di American University of Cairo, di mana beliau mempelajari bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Mesir. Doktor falsafah beliau diselia oleh Elton Becker. Selepas beliau menamatkan pengajian dalam bidang doktor falsafah, beliau menjadi seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Jabatan Ilmu Wahyu Fakulti Pengajian Islam. Beliau memulakan kerjasama dengan Sister in Islam dan juga menerbitkan karya sudung beliau di Kuala Lumpur dan diterbitkan dalam berbagai bahasa seperti Turki dan juga Inggeris sehingga digelar sebagai karya best-selling. Seterusnya, konsep hermeneutika menurut Aminah Wadud. Aminah Wadud mentafsir Al-Quran dengan idenya sendiri menggunakan kaedah hermeneutika. Beliau banyak membuat pentafsiran ayat-ayat Al-Quran berkenaan hak wanita dan persamaan gender. Faktor-faktor yang membuatkan Aminah Wadud mentafsir menggunakan kaedah hermeneutik kerana beliau merasakan hak wanita terpinggir, direndahkan dan mempunyai taraf yang rendah bila mana banyak tafsiran Al-Quran yang menyebelahi lelaki dalam Islam. Lebih-lebih lagi apabila melihat para ahli tafsir yang semuanya adalah lelaki, sekaligus menimbulkan curiga terhadap ulama-ulama tafsir terdahulu yang dikatanya menyebelahi gender lelaki sahaja. Namun begitu, syarat untuk menjadi ulama tafsir adalah ketat. Menurut At-Tabari, para mufasir mestilah berniat yang benar tatkala mahu mentafsir Al-Quran. Mufasir itu juga mesti seorang yang taat kepada sunnah Nabi dan juga kaum sahabat, mempunyai wawasan agama yang tinggi, bersikap zuhud serta tidak sama sekali gopoh dalam memberikan pendapat. Ini semua merupakan antara syarat untuk menjadi seorang mufasir agar tafsiran yang dikeluarkan adalah benar dan memberikan kefahaman kepada umat Islam. Jadi apa itu hermeneutik? Dari segi bahasa, hermeneutik ini adalah
mentafsirkan teks atau simbol untuk mencari maksud di sebalik teks atau simbol itu. Kebiasaannya digunakan untuk mentafsir Bible oleh golongan Kristian. Terdapat 4 langkah hermeneutik, iaitu pertama, mentafsir dahulu pengertian teks mengikut bahasa, seterusnya menghuraikan tafsiran tadi untuk ditambah baik, kemudian mendatangkan pengertian tambahan kerana setiap teks pasti ada pengertian yang berbeza-beza, dan akhir sekali, setelah mendapat kefahaman berkenaan teks, maka boleh ditafsir seluruh teks tadi tanpa bergantung kepada pengertian-pengertian tadi. Namun hermeneutik menurut Aminah Wadud adalah kaedah untuk mentafsir ayat Al-Quran untuk mendapatkan kesimpulan sesuatu ayat. Dia memberikan 3 aspek hermeneutik yang diambil perhatian menurutnya, iaitu konteks ayat, tata bahasa dan keadaan keseluruhan teks. Terdapat masalah apabila mentafsir mengikut kaedah hermeneutik ini. Aminah Wadud percaya bahawa Al-Quran itu perlu ditafsir secara berterusan mengikut perkembangan zaman, kerana beliau berpendapat dengan Fazlur Rahman yang mengatakan bahawa asbab nuzul ayat itu terhad pada masa peristiwa berlaku sahaja dan bertentangan dengan sifat Al-Quran yang universal. Justru itu, mereka menggunakan kaedah hermeneutika sekaligus menafikan kebenaran tafsiran ulama'-ulama' yang terdahulu. Masalah pada hermeneutik ini adalah hermeneutik digunakan untuk mencari kebenaran teks yang diragui, sedangkan Al-Quran itu tiada keraguan padanya, yang dah memang yakin kebenaran Al-Quran itu memang yakin. Hermeneutik pula juga menyamakan semua teks, namun Al-Quran itu bersifat usul yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW khusus untuk umat Islam. Justru kaedah hermeneutik ini sememangnya tidak terpakai di dalam Islam, kerana Islam sudah mempunyai kaedah sendiri dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Islam mengajar umatnya supaya mengambil tafsir dari sumber yang benar. Terdapat 2 sumber tafsir, iaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis, tafsir Al-Quran dengan kata para sahabat dan juga tafsir Al-Quran dengan kata para tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan kata para sahabat diterima kerana sahabat hidup pada zaman Nabi dan menyaksikan sendiri peristiwa asbabun nuzul Quran. Begitu juga dengan tafsir Al-Quran dengan tabi'in, kerana para tabi'in menerima ilmu secara langsung daripada sahabat. Tafsir bil ra'yi pula adalah tafsir Al-Quran dengan i'tiqad, qiyas dan ijtihad ulama'. Namun terdapat syarat untuk mentafsir Al-Quran, antaranya mufasir itu mestilah menguasai disiplin ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sarf dan sebagainya. Mufasir itu mesti tahu ilmu nasikh wal mansukh, juga mengetahui asbab nuzul sesuatu ayat itu. Seterusnya, Aminah Wadud juga mendakwa bahawa wanita di dalam Islam telah didiskriminasi. Menurutnya, wanita dalam Islam dipandang rendah, lemah, rendah intelektualnya serta ditindas. Seperti yang disebutkan tadi, menurutnya tafsiran wanita lemah ini disebabkan para mufasir itu yang terdiri daripada lelaki dan berlaku bias dalam mentafsirkan Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pimpinan ke atas wanita. Menurut Aminah Wadud, ayat ini menunjukkan wanita itu lemah dan bertentangan dengan prinsip feminismenya yang memperjuangkan kesamarataan gender. Sedangkan maksud ayat tersebut menurut At-Tabari adalah lelaki memimpin ke atas wanita itu atas faktor pendidikan, kekuatan fizikal dan kewajipan tanggungjawab lelaki yang telah ditentukan oleh Allah. Namun pada konteks masa kini, ramai wanita yang sudah mampu berdikari, mampu bekerja dan ramai yang mempunyai intelektual yang tinggi. Maka ulama' telah bersepakat bahawa tafsiran lelaki memimpin wanita itu adalah atas dasar pemberian nafkah yang diwajibkan ke atas lelaki untuk diberi kepada isterinya. Jadi, Islam sangat meninggikan taraf wanita. Sebelum kedatangan Islam, wanita dipandang hina, dibuang, malahan ada yang dibunuh sejak bayi lagi. Namun selepas kedatangan Islam, kedudukan wanita berubah dan dimuliakan. Malah wanita diberi keutamaan seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ibu kamu, iaitu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya. Kemudian ibu kamu, kemudian ibu kamu, kemudian bapa kamu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa wanita itu diutamakan dalam Islam dan menunjukkan ketinggian darjat wanita yang dalam Islam. Tugas dan tanggungjawab lelaki dan wanita sama saja dalam Islam, tak ada beza. Malah banyak juga Al-Quran yang menunjukkan ketinggian dan
Kedudukan taraf wanita dalam Islam itu adalah tinggi. Jadi, tiada alasan untuk Aminah Wadud mengatakan bahawa Islam telah mendiskriminasi wanita. Seterusnya adalah konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender pula secara ringkasnya bermaksud status, hak, peluang, layanan dan peranan antara lelaki dan wanita secara mutlak dalam pelbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender yang menjadi dasar perjuangan para feminis serta aktivis wanita seperti Aminah Wadud ini bertujuan untuk menuntut persamaan antara lelaki dan wanita dari segi hak, peluang dan layanan dalam segala aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Pada abad ke-20 ini, seiring dengan perkembangan pendidikan dan perkembangan penulisan kesetaraan wanita telah memberi kesedaran kepada mereka mengenai isu-isu gender dan hak-hak wanita. Oleh itu, perjuangan kesetaraan gender ini memberikan kesan dan pengaruh yang besar kepada pemikiran umat Islam dan secara khususnya dalam kesarjanaan keilmuan Islam. Seterusnya, antara kritikan mengenai isu kesetaraan gender. Sifat gender, lelaki dan perempuan dan peranan kedua-duanya telah ditentukan oleh Allah. Manusia diciptakan dengan fungsi sosial dan fitrah yang berbeza. Oleh itu, Islam meletakkan bahawa lelaki dan perempuan memiliki peranan yang berbeza dan peranan ini telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi sebahagian daripada syariah yang tidak berubah mengikut peredaran zaman. Meskipun pemikiran dan konsep-konsep utama Aminah Wadud ini mengikut kerangka Islam, namun telah dipengaruhi oleh pemikiran barat iaitu aliran liberal ini. Oleh itu, wacana Aminah Wadud ini dijustifikasikan dengan Islamit berdasarkan sebuah agama namun dipengaruhi oleh kefahaman pemikiran barat. Seterusnya, antara pemikiran Aminah Wadud adalah mengenai isu perempuan menjadi imam solat Jumaat. Pada hari Jumaat 18 Mac 2005, Aminah Wadud telah menjadi imam dan khatib solat Jumaat bersama sekitar 100 orang jemaah terdiri dari lelaki dan perempuan yang bercampur saf. Solat Jumaat tersebut diawali dengan azan yang diserukan oleh seorang wanita tanpa memakai tudung kepala. Solat Jumaat tersebut dilaksanakan di sebuah gereja katedral di New York. Fahaman persamaan gender yang dipraktikkan oleh Aminah Wadud tersebut sebenarnya berasal dari pandangan hidup barat, sekular liberal yang bercanggah dengan pandangan hidup Muslim yang berpandukan ajaran Islam. Aminah Wadud menyatakan bahawa perbuatan menjadi imam solat Jumaat dan khatib adalah berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan izin kepada sahabat wanita iaitu Ummu Barakah untuk menjadi imam solat dengan jemaah lelaki sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdul Rahman bin Khalid Al-Anshari dari Ummu Barakah binti Abdullah binti Haris berkata bahawa Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan memberikannya seorang muazzin dan memerintahkannya untuk menjadi imam bagi ahli keluarganya. Abdul Rahman menambah, saya melihat bahawa muazzin iaitu Bilal penyuruh azan tersebut adalah seorang yang sangat tua. Jadi, kritikan mengenai isu tersebut terdapat dalam hadis lain yang disebutkan bahawa dalam rumah Ummu Warakah tersebut hanya ada seorang anak lelaki dan seorang hamba seraya perempuan sehingga Ummu Warakah meminta kepada Nabi seorang penyuruh azan. Dari kedua-dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahawa pada waktu itu hanya orang yang berada di rumah Ummu Warakah adalah Ummu Barakah, seorang lelaki yang sangat tua, seorang hamba seraya perempuan dan seorang budak lelaki. Oleh kerana itu, Ummu Warakah meminta kebenaran kepada Nabi untuk menjadi imam solat dan Nabi membenarkan hal tersebut. Namun, keizinan Nabi ini khas untuk Ummu Warakah sahaja. Oleh itu, telah berlaku salah faham mengenai hadis tersebut oleh Aminah Wadud. Jelaslah bahawa persamaan gender ini memberi ancaman terhadap ajaran Islam, khususnya hukum fiqh dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan umat Islam. Kesimpulan di sini adalah bahawa ideologi serta pemikiran Aminah Wadud ini sangatlah bertentangan dengan akidah serta syariat Islam yang sebenar. Pemikiran beliau juga seharusnya dilupuskan dari minda umat Islam serta bukan Islam agar ia tidak diulangi dan dijadikan iktikad dalam beramal. Karya yang beliau hasilkan perlulah dijadikan pengajaran dan jangan diikuti. Umat Islam hari ini perlu lebih berhati-hati serta cakna dengan isu-isu kontroversi yang berkait tentang Islam agar tidak mudah tertipu dan terikut.
Ajaran Islam yang sebenar ialah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan yang telah dikembangkan oleh sarjana Muslim dahulu. Oleh yang demikian, umat Islam hari ini perlulah melindungi agama ini daripada terus diselewengkan dan daripada musuh-musuh Islam.